Salam sejahtera dan salam Sarawak Kusayang, Buletin Ukas edisi malam 6 November 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita malam mengenai lawatan kerja Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke Sebuyau pada Sabtu. Lawatan tersebut telah dimulakan dengan taklimat pembangunan oleh agensi di Pejabat Daerah Kecil Sebuyau yang dipengerusikan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak yang juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya dan seterusnya melakukan sidang media. Beliau kemudiannya telah melawat ke tapak projek Blok F Gate Mara Sebuyau dan ke High Level Tank Sebuyau. Selepas itu, beliau telah menyempurnakan Majlis Pecah Tanah tapak projek Perumahan Bandar Baru Sebuyau. Lawatan beliau kemudian diteruskan lagi ke Masjid Baru Sebuyau sekaligus menunaikan solat Zuhur dan jamuan di situ. Ketua Menteri mengakhiri lawatannya ke tapak Blok A Skim Sebangan Bajong dan minum petang di RTC Sampat. Sementara itu, dalam sidang media, Ketua Menteri memberitahu Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan kira-kira RM657 juta bagi membangunkan projek-projek di kawasan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan Irisda. Projek yang telah saya luluskan yang akan memberi kesan yang amat positif kepada masyarakat di kawasan pesisiran ini ialah projek benteng untuk mengelak air masin masuk ke kawasan pertanian. Kerajaan telah meluluskan untukkan kira-kira 570 juta. 657 juta 650 juta untuk kita membangunkan benteng di seluruh kawasan ini, termasuklah daripada Asajaya dekat Tangirat masuk ke peninsula Sebuyau, Sebangan, dan ini akan memberikan kesan dari sudut pembangunan pertanian dan juga jalan di kawasan ini. Ujar Datuk Patinggi Abang Zohari lagi, kawasan tersebut akan cepat membangun dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dibangunkan oleh kerajaan di seluruh kawasan Irisda. Tambah beliau, kerajaan negeri juga telah meluluskan kawasan di Sungai Ladong untuk skim perumahan dan ini akan memberi kemudahan kepada penduduk. Dalam pada itu, beliau turut berkata pembangunan pertanian dan pelancongan dijangka akan membangun di kawasan Sebuyau apabila siapnya pembinaan jambatan Batang Lupa dan Benteng yang sedang dalam pelaksanaan dan diyakini siap 5 tahun akan datang. Dalam sidang media sama, Ketua Menteri turut memberitahu Kerajaan Sarawak akan membangunkan Bandar Baru Sebuyau mirip seperti yang dibangunkan di Serian. Kita akan juga membangunkan Sebuyau Township, sudah ada dikenal pasti, dan kita akan di bawah LCDA membangun rumah yang ada rumah sebagaimana yang kita sebutkan Spectra, rumah mampu milik di kawasan tersebut. Berita seterusnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak kini diambil alih Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jaol Samion. Ia selepas timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Embas menyerahkan jawatan pengurusi JPBN Sarawak kepada Datuk Ahmad susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak berkuat kuasa 3 November 2021. Majlis ringkas penyerahan itu diadakan di Bilik Gerakan Negeri Wisma Bapak Kuching pada Jumaat dan turut dihadiri Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Luar Bandar Datuk Iqbal Honjoik dan Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN Datuk Dr. Chai Kin Chung. Menerusi kenyataan dalam laman Facebook rasminya, Datuk Seri Dr. Sim berkata beliau akan menyokong JPBN Sarawak yang akan diterajui oleh Datuk Ahmad Jaol sebagai interim 60 hari yang mencabar sehingga selesai pilihan raya nanti. Laporan seterusnya di Matu, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA telah mengadakan taklimat berkenaan dengan status pelaksanaan projek Matu Township dan Igan Township bertempat di Pejabat Daerah Kecil Igan, Matu pada Khamis. Taklimat itu bertujuan mengetahui status pembinaan projek tersebut yang dijangka siap pada Januari tahun hadapan setelah selesai kerja-kerja menembok.
Bekas Adun Jemoreng Datuk Mursyid Diranja Dr. Juanda Jaya yang turut menghadiri sesi taklimat tersebut memberikan cadangan penambahbaikan seperti reka bentuk yang berlainan sebagai mercu tanda di kedua-dua bangunan itu nanti. Kita difahamkan bahawa New Township di Matu akan bermula seawal Januari pada tahun hadapan setelah ia selesai kerja-kerja tanah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Sementara menunggu kerja-kerja tanah itu selesai, urusan-urusan pentadbiran yang lain sedang diatur dan dilaksanakan. Kita berharap projek rakyat yang bernilai sekitar 16 juta yang telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri ini akan segera dilaksanakan. Projek township di Igan yang menilai sekitar 24 juta ringgit, kita difahamkan oleh pihak LCDA bahawa urusan-urusan pentadbiran berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan desain dan sebagainya sedang giat dilaksanakan. Memerlukan sekitar 6 bulan lagi untuk menyelesaikannya dan insya-Allah projek bernilai 24 juta ini pada awal Julai tahun hadapan akan mula take off, akan mula dilaksanakan. Igan New Township berada pada lokasi yang amat strategik apabila siap Jambatan Igan kelak dan apabila siap Second Trunk Road dan jalan pesisir, kerana kita menjangkakan bahawa kawasan Igan akan menjadi laluan utama ya orang-orang yang akan bergerak daripada kawasan selatan Igan, selatan negeri Sarawak ke kawasan utara negeri Sarawak. Sementara itu, Pengurus Kanan Bahagian Hak Ehwal Korporat Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA Saiful Bahri Amra Lamri berkata, projek tersebut bakal dimulakan pada awal tahun hadapan dan dijangka siap pada awal tahun 2023. Dijangka kerja-kerja pembinaan fizikal akan dijalankan pada awal tahun hadapan dan mengambil masa kira-kira 12 bulan. Dan projek ini dijangka selesai ataupun siap dibina pada penghujung tahun hadapan ataupun kemungkinan pada awal tahun 2023. Antara komponen-komponen projek yang akan dibina di Bandar Baru Matu melibatkan rumah kedai, premis untuk cottage industry, iaitu untuk industri kecil dan sederhana, medan selera dan juga pasar basah ataupun pasar tamu. Dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan yang memberi kepercayaan kepada pihak LCDA untuk melaksanakan amanah untuk membangunkan Bandar Baru Matu ini, dan kita percaya dengan pembangunan Bandar Baru Matu ini ianya akan merancakkan lagi kegiatan sosioekonomi penduduk di kawasan Matu dan juga memberi impak yang bagus dari segi ekonomi bagi kawasan-kawasan sekitar. Dalam pada itu, Datuk Dr. Juanda turut mengadakan lawatan ke projek Membaik Pulih Tebingan Igan dan Jabatan Kecil Kampung Sekerang Igan untuk menentukan kos dan reka bentuk projek itu. Dalam majlis perasingan, Datuk Dr. Juanda berkesempatan merasmikan majlis penutupan kursus pembuatan roti dan ban di dalam projek bersepadu Agan, Pembangunan Kampung Prospek, Daerah Matu. Menurutnya, sebanyak RM100,000 diperuntukkan oleh Kerajaan Pusat yang disalurkan kepada Koperasi Matu Bahagian Muka KOM Matu bagi melaksanakan 9 kursus untuk mewujudkan bina insan usahawan wanita di kawasan tersebut. Di daerah Matu bertuah kerana dipilih oleh pihak Kerajaan Pusat menjadi tempat melaksanakan program Prospek. Sebanyak RM100,000 telah diluluskan oleh pihak Kerajaan Pusat yang disalurkan melalui Koperasi Matu Berhad bagi melaksanakan sekitar 9 kursus bagi mewujudkan bina insan usahawan-usahawan di kawasan daerah Matu. Koperasi Matu meletakkan keutamaan meramaikan lagi usahawan-usahawan wanita yang pandai membuat roti, ya, membuat kek dan sebagainya bagi memastikan penduduk di kawasan luar bandar mempunyai sumber pendapatan sampingan bagi mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan. Tambahnya, KOM Matu juga meletakkan keutamaan dalam meningkatkan jumlah usahawan wanita dalam industri makanan bagi memastikan penduduk luar bandar mampu menjana pendapatan. Sementara itu, Setiausaha KOM Matu Abdul Rahim Majlis berkata pihaknya akan melancarkan pelbagai lagi siri yang akan datang untuk kursus bina insan yang lainnya seperti program ICT, pembuatan keropok ikan dan sebagainya. Kita punya target selari dengan prospek ni, projek prospek ini adalah supaya program-program yang kita buat dia memberi impak
dari segi mengeluarkan peserta dari garis kemiskinan, lepas tu meningkatkan pendapatan peserta, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat di sini dan juga komuniti-komuniti peniaga kecil dan juga usaha. Latihan-latihan yang berbentuk modal insan, yang mana mereka mempertingkatkan lagi perniagaan dan juga keusahawanan serta pendapatan masyarakat setempat. Datuk Dr. Juanda kemudiannya menghadiri sesi perbincangan pelaksanaan projek bagi menaik taraf Masjid Darul Falah Igan bertempat di bilik mesyuarat pejabat daerah Matu yang dihadiri oleh Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, kontraktor dan ahli jawatankuasa Masjid Darul Falah. Sementara itu, semasa menghadiri program Perhati Perkim Prihatin, insan di Dewan Masyarakat Igan, Datuk Dr. Juanda mengucapkan tahniah kepada Kota Mas kerana memilih Igan sebagai tuan rumah program tersebut. Beliau juga berbangga kerana Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim dipilih sejak pengaktifan pertubuhan tersebut sejak dari dahulu lagi. Datuk Dr. Juanda juga mencadangkan agar Kota Mas memilih Perkim sebagai anak angkat bagi memudahkan mereka berhubung berkaitan dengan aktiviti tahunan mereka. Program agihan oleh Koperasi Telekom Malaysia Cawangan Sarawak adalah satu program yang cukup terpuji, suatu kolaborasi di antara pihak JLC kerajaan bersama dengan NGO yang berada di kampung untuk membantu golongan-golongan yang tidak berkemampuan dari kalangan ibu tunggal, anak yatim, OKU. Saya amat berbesar hati kerana pihak koperasi datang jauh dari Kuching, pergi ke daerah kecil Igan, mengenal pasti mereka-mereka yang berkelayakan dan berkolaborasi dengan pihak Perkim Cawangan Igan. Dan ini sebenarnya satu usaha yang penting untuk kita mendekatkan jarak di antara pihak JLC dengan pihak-pihak yang berkeperluan di kawasan luar bandar. Sementara itu, ketika ditemu bual pengurusi Koperasi Telekom Malaysia Negeri Sarawak, Abu Bakar Abdul Aziz berkata, beliau memilih Perkim Igan sebagai penerima sumbangan yang bernilai RM7,000 untuk memfokuskan kepada golongan yang memerlukan bantuan khususnya di luar bandar yang juga terkesan akibat pandemik COVID-19. Kita melihat sumbangan yang telah kita sebelum ini yang kita buat lebih tertumpu ke peringkat bandar, penerima bandar. Jadi pada masa ini kita tahu selepas COVID-19 ini, pandemik ini, banyak golongan-golongan yang di luar bandar juga terkesan. Jadi inilah inisiatif kami dengan kami berhubung dengan pihak Perkim Cawangan Kuala Igan untuk kami memberi bantuan kepada anak-anak yatim dan juga ibu-ibu tunggal. Satu inisiatif tahunan Koperasi Telekom dalam kami menyalurkan berkongsi rezeki yang ada kepada para penerima yang lah, insya-Allah. Seramai 70 penerima terdiri daripada anak yatim dan golongan sasar menerima sumbangan berupa barangan persekolahan daripada Perkim dalam program yang dianjurkan oleh Koperasi Telekom Malaysia Berhad, Kota Mas dengan kerjasama Perkim Sarawak. Dalam pada itu, pengurusi Perkim Cawangan Kuala Igan, Ayang Abdul Hadi, juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Kota Mas di atas kepercayaan mereka memilih Perkim bagi melaksanakan usaha mereka membantu golongan tersebut. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Koperasi Telekom Malaysia Berhad atas pemilihan Perkim Igan untuk menjadi tuan rumah bagi melaksanakan program sumbangan kepada anak-anak yatim dan golongan sasar di kawasan Igan pada hari ini. Turut hadir Pengetua SMK Agama Igan, Pengurus Pusat Internet Komuniti Igan dan KMKK Igan. Manakala di Miri, bangunan Majlis Bandaraya Miri MDM baharu yang telah siap sepenuhnya akan menjadi mercu tanda baharu bagi Bandar Miri. Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang memberitahu projek pembinaan Miri City Hall baru telah mengambil masa selama 28 bulan untuk disiapkan. Jelas beliau, pada mulanya projek tersebut perlu disempurnakan pada 24 Disember 2020. Namun disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19, ia terpaksa ditangguhkan. This new City Hall project
took 18 plus 10, 28 months. Yeah, 28 months. Originally was scheduled to be completed on the 24th of December 2020, but because of the pandemic has been retimed for another 10 months, taking into account all the MCO as well as some other incidences, like a few occasions the workers here were tested positive, so contributed to the delay of the project, if you like. So eventually now we are completed, so most of the departments who are supposed to move in here have moved in, but we have 3 other departments remaining at our old building. They were those departments that have more public interfacing, like enforcement, public health, and public cleansing. Dalam pada itu, Adam Yim memaklumkan majlis perasmian akan diadakan pada 15 November 2021 yang akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zahari tu Datuk Abang Openg. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.